A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma arzuqna al-fahma wal 'ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang saya muliakan pengurusi surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, ustaz, ahli jawatan kuasa surau, dan seterusnya yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seperti biasa, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita sehinggalah kepada malam ini. Allah masih lagi panjangkan umur kita, Allah masih lagi memberi kesempatan masa untuk sama-sama kita hadir ke rumah Allah. Yang moga-moga kehadiran kita pada malam ini dengan kita melakukan ibadah kepada Allah, ya sama ada solatnya, doa, zikir, semuanya diterima oleh Allah, ya untuk menjadi bekalan dalam perjalanan hidup kita sementara kita berada di dunia dan perjalanan kita untuk kita teruskan di akhirat nanti insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya pun tak tahu tajuk apa nak mengajar malam ni. Janji pada awal dulunya daripada Ustaz Malik, dia minta saya hadir, tapi tak dapat hadir pada hari Ahad bulan lepas ya. Pada asalnya diminta untuk saya baca secara umum, ya, sebuah kitab yang tuan-tuan beli dengan saya dulunya, Kaedah Mudah Memahami Al-Quranul Karim. Ya, ada yang belilah, ada yang sebahagiannya. Jadi dimintanya supaya saya hurai secara umum pada malam ini. Tapi tak tahulah tuan-tuan, dia 300 lebih muka surat. Khatam tak khatam tak tahulah malam ni. Tak begitu. Jadi sepintas lalulah saya. Baik, buku ni tuan-tuan secara umumnya saya menceritakan berkaitan dengan kaedah-kaedah asas dalam kita memahami Al-Quran. Kalau tuan-tuan baca sebuah kitab Risalatut Ta'alim, ya, kitab Risalatut Ta'alim karangan Asy-Syahid Hasan Al-Banna, ya, yang menceritakan 10 rukun bai'ah, ya, rukun janji setia kita dengan Allah dan Rasul. Hidup ini tuan-tuan, kalau kita belajar bukan sekadar ada rukun solat, ada rukun puasa, ya. Solat ada 13 rukun, kita sedia maklum. Kita berwudu ada rukun, kita tunaikan ibadah haji ada rukun. Maka termasuklah kata Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna, dari sudut kesetiaan kita kepada Allah dan Rasul ada rukun, ya, yang perlu kita penuhi untuk melayakkan kita ni menjadi hamba yang setia, yang tidak engkar, yang tidak khianat kepada Allah dan Rasul. Ya, saya yakin kita ini tuan-tuan dah baca ya, ke belum lagi? Tak apa, ni saya sekadar maklumat, nak bacanya kitab lain. Jadi salah satu rukun yang ditulis oleh Asy-Syahid Hasan Al-Banna rahimahullahu taala iaitu al-fahmu. Ya, rukun pertama kita nak hidup sebagai seorang Islam ini, sebagai seorang Muslim, kita kena faham. Dan di bawah rukun faham itu, ya, kalau saya cerita sedikit tuan-tuannya, dia ada rukun faham. Yang kedua rukun ikhlas. Di mana saja kita berada, apa saja yang kita buat, mesti kerana Allah. Sebab kita pun dah isytihar dalam sembahyang kita tadi, dan beberapa sembahyang kita yang sebelum daripada ini. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, tuan-tuan baca tak tadi? Kecuali yang datang lewat masbuk tak betul? Tu tak baca lah. Macam saya lah, saya lewat tadi. Lewat tuan-tuan, imam dah nak rokok, kita jangan duk sibuk pula nak baca doa iftitah, dia sunat. Tapi bila mana kita datang awal dalam sembahyang kita, kita baca inna salati, sesungguhnya sembahyang saya ya Allah, wa nusuki, ibadah saya, wa mahyaya, hidup saya, wa mamati, dan mati saya, lillah, semuanya kerana Allah. Ya ke kita cakap tu ke dalam sembahyang saja cakap? Ya, dalam sembahyang dalam rumah Allah, kerana Allah. Yang ni yang kadang-kadang ustaz kita cuit sikit lah. Ya, kerana Allah. Keluar surau, kerana mu Malaysia. Dulu ni cerita lama.
Best juga cerita lama dah. Cerita P. Ramlee okey juga dah. Ke tak okey? Cerita Labu-Labi okey juga. Tak ada apa saya nak bagi tahu ni dulunya. Tapi hari ni cerita sama juga. Cakap dengan Allah, depan Allah, semasa solat. Hidup ini kerana Allah. Baik, salah satu kerana Allah, maka makan kita kerana Allah, sembahyang kita kerana Allah, ke pasar kita kerana Allah, berekonomi kita kerana Allah, bekerja kita semua kerana Allah, berkeluarga pun kerana Allah, dan apa lagi kerana Allah, berhibur, ya berhibur kerana Allah. Sebab kita dah kata hidup ini segala-galanya kerana Allah. Habis apa lagi tuan-tuan? Berekonomi, ya kerana Allah. Kerana Allah ke tuan-tuan sekalian kalau dah riba? Tu nak tanya soalan. Kerana Allah ke berhibur kalau dah sampai 36 jam tak henti? Ni yang terbaru pula ni. Tuan-tuan kadang-kadang hidup ni kena fikir, tak ada kerja ke 36 jam berhibur tanpa henti? Tak ada kerja lain ke? Tak boleh saja tanya soalan tuan-tuan dia. Kau awak sangat tanya soalan. Tapi biasalah tanya soalan, nak jawab pun tak apa, tak jawab pun tak apa. Ya. Biasanya ustaz yang jawab tak betul. Saya nak bagi tahu. Baik, cuma nak cakapnya orang bertanya kenapa rukun ikhlas ni nombor 2. Biasanya kalau kita belajar kitab bab yang pertama babul ikhlas. Belajar hadis bab pertama babul ikhlas. Kenapa Syahid Hasan Al-Banna letak rukun yang kedua? Dia kata mana mungkin seseorang itu akan ikhlas kalau dia sendiri tak faham apa yang dia buat. Baik, salah satu yang kena faham, maka dia telah dalam bab faham tu dia telah menyusun usul 20 dasar sebagai seorang muslim dia kena faham. Kalau dia muslim, dia muslimah, dia beragama Islam, dia kena faham 20 perkara baru dia dikira faham. Sebelum dia bicara tentang rukun ikhlas. Tu yang kadang-kadang ikhlas tak? Ikhlas tapi sedikit. Ya ke? Nampak tuan-tuan dia? Baik, salah satu rukun yang kita kena faham, rukun faham. Di bawah rukun faham itu ada 20 perkara. Tapi bukan nak cerita yang tu malam ni, nak cerita satu saja. Salah satunya yang kita kena faham, memahami Al-Quran. Tapi bagaimana nak memahami Al-Quran? Maka Syahid Hasan Al-Banna mengatakan wa yufhamul Quran tabaqan li qawaidil lughatil arabiyyah. Wa yufhamul Quran ini mesti difahami tabaqan, selari li qawaidil lughah al-arabiyyah, mengikut kaedah bahasa Arab. Maka sesiapa yang tidak memahami Quran mengikut kaedah bahasa Arab, dia tidak faham. Tuan-tuan yang beli buku ni, puan-puan ada beli juga ke? Ke tak beli? Tak apalah. Tuan-tuan dah baca ke belum? Tu saja nak tanya yang beli tu. Tak faham? Dah baca tak faham? Tuan-tuan, dia rupa-rupanya buku ni, kalau tuan-tuan faham ataupun tak faham pun tak apa juga. Tak betul? Buku ni hanya cerita tentang huruf dan baris sahaja. Huruf waw dan alif kat belakang tu apa tanda dia? Kalau jumpa satu kalimah dalam Quran, jumpa waw dengan alif di akhir kalimah, apa tanda tu? Itu adalah kata kerja. Tu aja. Kalau jumpa huruf ta baris atas, apa tu? Tu kata kerja. Okey tuan-tuan ya. Buku ni cakap pasal berapa perkara? 3 perkara saja. Isim, fi'il, huruf. Tapi tak apalah, sebelum tu supaya saya nak fahamkan pada tuan-tuan. Baik, sekarang ni kita baca Quran tak? Baca. Kita baca Quran. Tapi kadang-kadang kalau kita baca Quran, saya nak tanya beberapa soalan ni tentang Al-Quran ni. Baik, tuan-tuan baca Quran dengan bacaan apa sekarang ni? Itu dari segi bacaan. Baca dengan bacaan apa ni sekarang ni? Jawab seorang pun tak apa ya, jawab seorang. Fardu kifayah, jawab seorang, yang lain tak payah. Imam tak apa dah, imam dia tahu tak. Saya tanya tuan-tuan umur ni, imam tak apa dah, ustaz tak apa dah. Saya nak tanya tuan-tuan. Bukan ialah saja, bukan saja nak uji, tak ada dah tuan-tuan. Cuba cara kita kata tak pernah dah kita tertanya soalan, saya baca Quran ni dengan bacaan apa selama ni? Tahu ya? Bacaan tartil. Nah, sebab Allah minta dalam Quran warattilil Qur'ana tartila. Baiklah. Baik. Cuma nak tanya soalannya, baca tartil tu ada berapa syarat untuk melayakkan kita ataupun bacaan itu dinamakan bacaan tartil? Nak melayakkan kita membaca dengan tartil 5 syarat ataupun 6 syarat.
Baik, sekarang ni lengkap tak 6 syarat tu. Salah satu syaratnya ialah tadabbur ma'ani. Selain daripada kita kata makhraj dengan sifat. Tahu ya? Mesti sempurna makhraj, mesti sempurna sifat. Maka itu satu syarat. Nampak tuan-tuan ya? Baik, salah satu syarat yang paling tinggi untuk melayakkan kita bacaan kita itu dikatakan bacaan tartil, iaitu tadabbur ma'ani. Kita kena renung dia punya maksud, dia punya makna ayat itu ataupun kalimah itu. Baik, persoalan sekarang bagaimana kita nak renung kalimah itu kalau kita sendiri pun tidak tahu kaedah apa yang berlaku pada kalimah itu. Kalimah tu kalimah apa yang kita nak renung? Isim ke? Atau fi'il atau huruf? Sebab Quran ni tuan-tuan, sepanjang mana ayat sekalipun, dia tersusun daripada 3 aja. Isim, fi'il, haraf. Isim, nama. Fi'il, kata kerja. Haraf adalah huruf. Sebab tu saya tanya, ada beberapa tempat saya tanya soalan. Baik, tuan-tuan baca Quran ke? Dia kata, ya ustaz. Puan-puan baca? Ya, baca. Saya nak tanya, kalau kita baca innal lazina kafaru, inna tu nama dia apa? Kalau hukum bacaannya, dia panggil wajib al-ghunnah. Okeylah, kita tahulah tuan-tuan ya. Baik. Kafaru, inna tu wajib al-ghunnah. Inna tu kalau nak faham, nama dia apa? Baik, kafaru tu kalau kita terjemah orang-orang kafir. Baik, kalimah kafaru tu kalimah apa? Kemudian waw dengan alif ke akhir tu apa? Maka ramai tak boleh nak jawab. Bila mana tak boleh nak jawab? Ya ke baca Quran tak boleh jawab ke? Ke baca apa? Macam puan-puan baca buku resepi tak? Kalau saya tanya boleh jawab tak? Ke tak boleh juga? Baca buku resepi, baca buku memasak, pasal apa? Tom yam. Tahu? Tahu dah sebab baca buku pasal tom yam. Ni baca buku pasal tom yam, orang tanya tom yam tak tahu. Macam tuan-tuan baca paper lah, mesti tahu tajuk apa hari ni. Hari ni rupa-rupanya ada seorang tu nak tukar jantina, tak begitu? Tahu tak ni? Nah, yang kat Terengganu tu dia pergi potong kat Thailand. Waktu jangan sekarang tuan-tuan, akhir-akhir zaman ni tolong teliti sikit nak pilih menantu tu. Tengok muka memang cantik lah, rupa-rupanya jantan. Saya ada seorang kawan tuan-tuan masa kecil dulu, tapi masa banyak lagi lah. Masa kecil dulu tuan-tuan sekalian, tapi dah 20 tahun dulu dah. Bukan 20 tahun, 30 tahun dulu dah. Satu kali balik kampung, ingat nak pergi jumpa dia. Dia masing-masing, dia aliran lain, kita aliran lain. Pergi jumpa, mak dia kata, Allah, nama apa tuan-tuan tak ingat. Dia kata dia tak ada sekarang ni duduk kat rumah. Habis dia duduk kat mana? Duduk kat Bangkok, Thailand. Saya kata dia buat apa kat sana? Oh, dia sekarang masyhur di sana. Saya kata ada gambar dia tak? Dia pun bawa album. Tengoklah tuan-tuan, tengok. Adalah gambar perempuan-perempuan cantik dalam tu. Ya. Saya kata mana gambar dia? Dia kata itulah yang duk tengok tu. Yang mana satu? Yang paling cantik tuan-tuan dalam gambar tu. Rupa-rupanya dia menang nombor 1 Ratu Maknyah di Thailand. Oh, cantik tuan-tuan, dia cantik. Kalau bawa ke sini memanglah tengok. Ya. Tuan-tuan pernah dengar orang tengok cerita, pernah dengar cerita tengok perempuan cantik ni kat negara Arab. Tapi biarlah tu cerita lah, biarlah tuan-tuan, nanti tak habis pula saya nak hurai malam ni, tak buka lagi ni mukadimah malam ni. Okey ya. Nak cakap ramai sekarang ni dah pergi tukar jantina di Thailand. Apa nak jadi dengan Malaysia rakyat ni? Di mana yang tak kenanya? Sekarang ni pelajar pukul kawan dalam kawasan sekolah aja. Apa nak jadi ni? Di mana silapnya? Tak payah cerita banyak lah tuan-tuan. Dia cerita banyak sangat. Kadang-kadang kita pun malu nak cerita. Pelajar berzina dalam store sekolah aja hari ni. Nak cakap apa? Apa yang tak kena hari ni? Apa yang kita nak bangga dengan hari ni? Sistem apa yang kita boleh berbangga hari ni? Sistem pendidikan? Nak bangga dengan apa? Nak rasa selesa macam mana hari ni? Hari ni orang boleh datang masuk dalam rumah kita, orang boleh bunuh isteri kita di saat kita tidak ada di rumah. Di mana maruah kita? Di mana keselamatan yang ada dalam rumah kita? Kalau letak isteri kat rumah pun belum tentu selamat, nak letak kat mana? Kat Tesco ke? Tu lagi tak selamat tu, duit tak selamat. Nampak tuan-tuan? Apa lagi yang kita bangga? Lepas tu persoalan sekarang ni, masalahnya boleh jadi, masalah wallah alam tuan-tuan, boleh jadinya persoalan umat Islam pada hari ni tidak mahu rujuk Quran, tidak mahu memahami Al-Quran, sekadar baca saja Al-Quran. Tapi Al-Quran ini tuan-tuan sekalian, kalau kita nak faham memang dia kena ikut kaedah. Dan kaedah
kaedah dia tuan-tuan paling mudah saja. Ya 3 perkara saja kita boleh belajar daripada kaedah Quran. Dan sebagaimana saya maklumkan kepada tuan-tuan ya ataupun tak tahu lah saya bincang dengan ustaz ke ataupun saya datang sekali, saya bentang semua sekali satu hari. Ya. Kalau malam ni tak sempat ni dah. Ni tak buka lagi mukadimah baru ni. Ni baru nak buka ni. Okey tuan-tuan. Ya cuma tolong saya ulang lagi sekali bahawa kalau kita kena faham Quran, kita kena belajar sedikit kaedah Quran. Tuan-tuan, malu kita jumpa Allah akhirat nanti. Allah tanya ni wow apa ni? Allah tak tanya ke soalan tuan-tuan. Walatus alunna yauma izin anin naim. Pasti walatus alunna. Dan wow dan lam tu lam apa tu? Dia panggil lam taukid. Nun kat akhir tu nun apa tu? Nun taukid. 2 kat huruf dalam Quran. Allah kata walatus alunna. Tak tahu kita nak terjemah dalam bahasa apa kita ni. Dan pasti sungguh-sungguh kami akan tanya kamu. Tak ada dalam bahasa kita tak betul. Bahasa taukid. Ya, memang kita kata sungguh-sungguh. Tapi Allah ni kadang-kadang dia gabung dua dalam satu kalimah 2 huruf. Dia panggil huruf taukid. Pasti sungguh-sungguh kami akan tanya kamu. Kami akan soal kamu wahai manusia. Walatus alunna yauma izin, pada hari itu, hari kiamat. Apa tuan-tuan dia? Anin naim, tentang nikmat. Apa nikmat tuan-tuan? Di antara nikmat yang paling besar Quran yang ada di hadapan kita pada hari ini yang kita baca itu nikmat. Baik, bagaimana kalau Allah tanya kita tentang Quran? Awak ya? Quran pula kalau Allah tanya huruf je, ni huruf waw ni waw apa ni? Tuan-tuan tahu waw dalam Quran ada berapa jenis? Ya. Ada waw ataf. Ada waw sumpah, waw qasam. Ada waw ziyadah, ada waw dengan makna atau. Tak kurang tuan-tuan 5-6 waw, jenis waw dalam Quran sahaja. Yang kita duk baca waw tu ya. Cuma yang paling masyhurnya waw bulan, tak tahu tak? Kau tak tahu yang tu? Yang tu tak tahu. Tak ada. Tu yang kita kata ada kat Indonesia kahwin 10. Bila mana kawan saya ada peguam kat Indonesia, tangkap seorang tuan-tuan, dia kahwin 10. Dahlah dia kahwin 10. Ya, dia rogo lagi anak perempuan dia. Maka dia ditangkap. Maka bila mana ustaz yang bahagian tuan-tuan sekalian bertanya kepada dia, pihak penguasa tanya, apa cerita kamu ni yang kahwin sampai 10 ni, kamu tak tahu agama? Dia kata saya tahu agama. Habis kamu ambil dalil daripada mana? Dia kata kamu tak belajar ke? Saya sampai ke Iran, kata dia. Ni bukan nak rendahkan Iran, tak ada lah. Dia pergi ke sana dia belajar. Dia kata, saya pergi sana belajar, saya belajar Quran. Ya huruf waw yang kita duk baca tu, kata dia waw tambah, waw ziyadah.